Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. So, hari ini kita akan buat satu lagi perkongsian. Saya dapat satu lagi trainer, satu lagi otak yang saya nak bawa dalam video kali ini. Kita namakan dia Miss Surya. Miss Surya ni macam-macam skill dia ada. So, I nak bagi you all dapat rasa skill yang dia ada tu. Without further ado, kita panggil Surya. Oh, Surya. Ya, saya. Assalamualaikum. Salam. Woi, macam mana pagi ni? Okey? Alhamdulillah. Puasa kan? Betul lah kan? Nampak nur tu. Nur. Dah lah nama Surya. Nur lagi. Memanglah dengan background ni tu. Astaghfirullahaladzim. Ya, dekat angkasa lagi. So, hari ni kita nak kongsi apa? Apa nak share dengan diorang ni? Itulah sebab bila dalam kelas ramai sangat yang ada masalah macam dorang ada beberapa worksheet kan? Lepas tu dorang nak combinekan yang dalam worksheet tu ke dalam satu worksheet. Jadi cuba bayangkan kalau dorang ada 12 worksheet, terpaksalah combine satu persatu. Dan kemudian dorang punya kedudukan tu pun kadang-kadang tak sama. Kadang-kadang kolom A benda lain, kolom B benda lain. Jadi memang kalau katakan ada 12 worksheet, lepas tu ada 15 kolom, diorang kata kadang sampai seminggu diorang buat. Betul. Yang saya kata, kadang-kadang ramai orang dia rasa Microsoft Office senang lah, boleh buat kan, tak payah pergi kelas pun boleh buat. Boleh buat, tapi kebanyakan yang kita jumpa sesat. Yang bestnya dia orang rasa riang hidup dalam kesesatan tu. Betul kan? That's why I always use this term in class. Saya selalu bagi tahu dengan participant saya, see, when you are doing it wrongly or not the right way, you are not actually losing time. Kita bukan bazir masa, tetapi kita bazirkan kehidupan dia. So sebab tu kadang-kadang bila kita kira balik, saya pernah hitung kita use one function dan kita try to calculate tengok berapa banyak masa yang kita rugi. You tahu tak Surya berapa banyak dia rugi? Berapa? Dalam satu tahun tu, kita kira balik based on time ada yang hilang 8 hari, ada yang hilang 12 hari. Yang paling teruk 51 hari. Boy. You boleh dekat 2 bulan tu. Exactly. Bayangkan satu tahun dia bazirkan kehidupan dia 51 hari untuk something yang dikatakan kerja. So it's the same thing apa yang you experience ni. Bayangkan dia buat berapa lama? Seminggu. Dia kata kadang dekat seminggu lebih dia buat. So bayangkan seminggu dia kena buat setiap bulan. Kan? So kalau katakan macam you kira tadi kan, macam katakanlah kita pukul rata 8 hari bekerja lah, kita tak masukkan Sabtu Ahad. 8 kali 12 dah berapa? 96 hari. Boleh pergi vacation tu. Kalau bayangkan, kalau sekarang ni kalau ikut teknik yang you akan tunjuk ni berapa lama? Biasanya kalau nak select tu dalam 5 minit lah. Itu saya kata, ini yang kita kata hina Dia orang pakai cara hina ni, 8 hari ni, seminggu. So called benda yang dikatakan kerja. Busy gila lah. Kan, anti-social. Padahal, time-time buat kerja boleh main Facebook. Video boleh buat TikTok sebab ada masa, tetapi hilang masa sebab kita buat benda yang bukan-bukan dengan kaedah yang bukan-bukan. Okey, jom. Salah perjalanan. Betul. Jom nak agak tengok ni benda 5 minit. Jom. You share ke? On the way. Maklumlah PKP ni kan ramai orang duduk kat rumah, so data pun makin nampak ke? Yes. Okey, jom kita jual coklat hari ni. Okey, katakanlah ni adalah Januari sampai Februari kan. So katakanlah saya nak kira untuk Cadbury. Tapi kan kalau kita tengok Cadbury ni kadang-kadang dia dekat bawah. Kadang-kadang dia dekat atas sikit. Betul. Kadang-kadang yang ni pun bawah lagi. Jadi
Ni paling atas pula kan. Jadi tempat dia tu tak sama. Kan? Betul. Kalau kes macam ni memang kena buat jalan jauh lah kan, betul tak? Kena pergi dekat summary sama dengan January tu dekat Cadbury, campur lagi. Lepas tu dekat sini, campur lagi. Pergi dekat bawah pula, campur lagi. Pergi dekat April, atas pula. Barulah boleh tekan enter. Berapa minit tadi? Tu baru 1. Cuba bayangkan kalau ada sampai hari Jumaat kan. Ni baru ni kononnya kita jual 5 jenis coklat je. Betul. Kalau kita jual 100 jenis coklat kan. Jadi sebenarnya ada cara senang nak buat. Kita boleh gunakan yang dekat sini kita panggil dia consolidate. Dekat mana tu? Kejap Ni kadang-kadang orang tak nampak kita guna ni. Itulah. Nak kena tu. Dia kalau kita tengok dekat data ni, dia ada dekat sini. So you have to go to data tab. Dekat data tab tu ada? Lepas tu kejap. Consolidate. Tapi macam mana nak alihkan benda ni Tak apa. You can continue. Rasanya nampak dah tu. You go to data, you go to consolidate. Sebelah dengan data validation. Dia dekat data, lepas tu dia dekat sini consolidate. Carilah ikon tu. Dia dekat data, lepas tu dia dekat sini. Consolidate. Yes. So bila kita tekan situ, macam mana nak pakai spotlight ni? So kita pergi dekat data, katakanlah saya ada kat summary ni. Jadi dia tak kisah tau kita punya baris tu bercampur ke ataupun kolom dia lain-lain kan. Manalah tahu ada Isnin ni tiba-tiba orang buat kat tengah-tengah ke kan. So dia tak kisah. Dia yang penting nama ejaan tu sama. Kedudukan lain-lain pun tak apa. Jadi yang pertama sekali kita kena buat adalah select semua data tu. Select sampai habis daripada awal, daripada A1 tu sampai habis data tu. Kat mana kita nak letak dia. Once kita dah select bagi habis, kita boleh pergi dekat data tadi yang saya tunjuk. Kemudian kita pergi dekat consolidate tu. Jadi kita kena tahulah apa yang kita nak buat. Ada setengah-setengah orang dia memang nak kira campur semua kan. Ada setengah-setengah orang dia cuma nak kira purata je. Jadi kalau purata kita boleh ambil average. Kalau nak kira kalau nak kira ada berapa banyak, jadi apa saja yang kita nak buat tu, kita kena pilih function apa yang kita nak. So bila kita dah pilih, sebab saya nak kira campur, so saya ambil lah sum. Lepas tu dia tanya kita, mana worksheet yang kita nak kira? Kalau worksheet yang kita nak kira tu ada dekat January, kita select lah daripada mana sampai mana. Jadi saya selectkan daripada awal sampai habis. Lepas tu, sebab kita ada beberapa worksheet kan kita nak kira. Betul. Sama ada kita nak kira 1 ke 2 ke, kita kena masukkan dalam kotak kat bawah ni. Jadi kena ambil add. Kalau tak ambil add, dia pun tak tahu kata nak kira ke tak. Jadi kita pergi dekat worksheet baru, lagi satu tu. Satu yang bagus kalau kita gunakan template ni, biasanya bila kita gunakan template, dia punya tempat tu biasanya sama. Maksudnya kalau kita start dekat A1, setiap worksheet tu dekat A1.
Tak kira lah dia punya tajuk lain-lain. Tapi yang penting kita dekat mana kita ada. Sebab kalau katakan kita guna template tu, kita senang. Kita pergi je dekat worksheet lagi satu, tak payah select dah. Sebab kalau kita tengok, nampak tak semut tu dia macam berjalan kat kita punya data. Semut okey. Ada semut kan, dia tengah jalan kat data. So kalau semut tu jalan di apa tu kata orang path yang betul, kan dia punya jalan tu jalan ikut apa jalan yang lurus kata orang. Ia kan dua ia kena stain ni. Rotong mustaqim. Okey. Tak payah dah kita nak select lagi dah. So kalau kita pergi dekat March, kalau kita tengok tu semut tu jalan tempat yang betul, kita add je. Jadi kalau ada 12 worksheet, yang penting tu semut tu tempat yang betul, kita add je sampai habis. Oh, macam tu je. Tapi kita kena ingat, Cadbury kita ni sekejap dekat baris kedua, sekejap baris keempat. Kan dia macam tak betul kan? Betul. So kita ambil left column. Tapi kadang-kadang ada juga yang kolom dia tiba-tiba Monday dekat kolom keempat, Tuesday dekat kolom kedua kan? So untuk berjaga-jaga kita ambil top row juga. Lepas tu kita klik aja okey. Nanti dia akan susun sendiri ya? Tu dah. Oh, subhanallah, senangnya kerja. Kalau tak percaya, jom kita try. Jom kita. Cadbury sama dengan kan Cadbury dekat Monday. Betul. Campur. Silap salah rumah pula. Salah aku. Okay, kat January kan Cadbury kat sini. Okay. Campur. Pergi kat February, Cadbury kita kat sini. Campur. Pergi dekat March, Cadbury kita kat bawah. Tengok dia macam tak sama tempat. Betul. Lepas tu pergi lagi sekali, Cadbury kita kat atas pula. Tekan enter. Sama tak? Oh, sama sangat. Yang lain tak payah nak check lah. Contoh sikit. Cuba kalau ada 10 kolom, 20 kolom kan? Bayangkan kalau macam kalau macam kata kilang kan, dia ada dekat sampai dekat dengan 20, 30 produk, 100 produk kan? Takkan merepek. You know? Terutama yang jenis masuk data berdasarkan tarikh. Kan? Betul. So, penyusunan data tu memang, yalah, dia akan nampak berterabur. Betul. Dengan consolidate ni, petik jari settle. Betul. Tapi itulah, kena hati-hati jugalah daripada segi ejaan tu janganlah berlainan. Contoh macam Cadbury kan. Cadbury rasa lapar pula. Cadbury dengan Cadbury yang ada space. Lain dua ni. Betul. Kan ada setengah-setengah orang kan dia tulis dia macam dah suka tekan space bila dah habis type. Tu. Walaupun tak ada. Tabiat tu siapa? Daripada mana dia dapat? Dia bagi satu tip. Tabiat tu daripada mana dia dapat? Tabiat ni hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang banyak menggunakan Microsoft Word. Ini tabiat. Ini tabiat. Biasa menaik. So, datang itu. See, orang yang biasanya kerjanya ke-in data dalam Excel, dia jarang melakukan kesilapan jenis-jenis. Tetapi, kalau orang yang buat Word, guna Excel, hati-hatilah. So, please bear in mind guys, those yang bermain dengan data, I always mention it in all my other videos, tolonglah check data. Tolong jangan percaya apa yang you dapat. You work, please make sure that every single data yang you ada tu betul. Kan, aku dah tak tahan dah tengok macam ni punya banyak jenis makanan, segala jenis coklat tu. Kan, Oh, by the way, nak tanya, bagaimana pula kalau contohlah Januari dia ada 5, Februari dia ada 5, March company keluar produk baru. Dan waktu tu dia mungkin dah tambah kan. So macam So dia boleh buat apa ni ulang balik. Cuma dia contoh kalau katakanlah tiba-tiba ada pula bulan
Mi lah katakan kan. Lepas tu coklat apa nak? KitKat. KitKat lah. Ni tak ada KitKat lagi. Betul lah KitKat tak ada Katakan saya kopi je lah kat bawah kan. Betul. Kita faham lah tu kan. Kopi je lah. Alright, cool. Okay. Nanti kan orang KitKat marah pula. Kenapa? Perniagaan rugi sampai RM15,000 hari Jumaat. Hari Jumaat. Itulah kan. Jumaat dah tak makan coklat. Nanti kadang terus tak nak panggil dah. Okay. So katakan dekat sini summary kita boleh delete ni dulu. Jadi dekat sini, tapi kena ada jugalah dekat sini sebab kalau tak ada nanti dia tak boleh register. Dekat summary kena ada. Okay. Jadi kita kena select balik dan kemudian kejap So kita pergi balik semula dekat data, consolidate. So dekat sini kita kena tukar dekat sini sikit. Jadi daripada 6 kita select balik, ataupun kalau nak senang kita delete je. Sebab kalau tidak nanti kita kena select semua kan. Betul, elok juga tunjuk kan, takutkan dia orang kan salah faham kan. Kita delete je semua. Kita delete kan semua, kita start dari mula kan. Lepas tu sebab ni dah select dah, pergi dekat January. January select balik. Tapi dia kena select berapa banyak yang ada. Sebab kalau tidak nanti dia akan confuse kenapa yang ni sikit sana sikit. So kalau katakan ada penambahan 5, pastikan dekat summary tu pun kita select penambahan 5 tu. Tambah je lah satu kan? Tambah je. Sebab memang kita nak kira summary pun kan? Okay, so dah sampai Mei. April ada tak tadi? Tak nampak. Ada. Ada. Okay, so yang ini pastikan jangan buangkan yang 2 ni. Yes. Klik OK. So dekat sini ada dah lah. Alamak. Tengok. Dia kalau nak senang, katakanlah macam benda ni macam, katakan yang ini kan saya buat Januari sampai Mei kan. So Januari sampai Mei ni kalau katakanlah nanti takut campur masuk Jun, campur Julai kan. Boleh tambah je. Ataupun kalau nak senang buat makro. Makro tu dah cerita lain tu. Tu dah cerita lain dah. Kan dia orang dengar. Tapi kalau campur pun kalau tambah banyak pun kita cuma tak payah delete dah, cuma tambah je kan. Betul. Kan ada add tu kan. Contoh macam kita tambah lah kan. Kita tambah satu lagi. Kata ni Jun. So dekat summary ni, sebab tak ada penambahan brand, kita pergi je dekat data, consolidate. So dekat reference ni terus pergi dekat Jun. Tapi sebab kita tak select tadi kan. Betul. Kena select, ambil add aja. So nanti dia akan tukar lah. Nampak tak? Yang ni tadi 44. Dah jadi. Dah naik. Tapi ingat guys, dia tak auto. Maksudnya jika perubahan berlaku dekat Januari sampailah ke Jun yang kita ada sekarang, dia tidak akan kepada yang original. Kalau dalam bentuk yang begini. Tetapi ada juga yang boleh kita pakai untuk link. Tetapi bila kita pakai untuk link, akan wujud apa yang dinamakan sebagai outline. Itu cerita lain. Nak cerita panjang, kena ada part 2 korang nak cerita nanti. Betul. Kalau katakan macam ada tambah atau perubahan. Kira perubahan pada nilai. Contoh yang ni 50,000. 5 juta tu. Jealous orang lain. Okay, jadi dekat summary ni memang dia tak akan tukar. Jadi apa kita boleh buat adalah select je balik semula.
pergi dekat consolidate, tak payah select lagi dah. Betul. Klik OK je. So tu Itu kaedah dia itu kaedah dia refresh. Jadi tu sebabnya kalau katakan macam nak senang, buat makro. Nanti boleh ajar makro ke kat diorang bab ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Tengok. I pancing to you all supaya boleh kenal sikit makro. Lama ke tak makro tu? Nak create? Alah, sekejap je. Sekejap je? Tak apa. Kita Kang bagi diorang tengok banyak-banyak kan, diorang semak. Kepala kan pening. Kan? So kita pecahkan bahagian ni so that dia can confuse. Yang this part, biar dia belajar dulu, dia boleh faham bagaimana dia berfungsi. Dan next round, kita akan pakai balik contoh yang sama, insyaAllah. Kita akan tambahkan sikit makro and see how makro can be your advantage untuk buat kerja yang tadi kalau 5 minit, ya Allah, ini nak kata 5 saat pun hina. Bila dah pakai makro. So saya bagi balik skrin ya. Okey. So agak-agak ada pengurangan tak consolidate ni? Maksudnya? Kekurangan dia. Cuma itulah. Dia tak auto pada apa tu, dia tak auto kira calculate semua, dia tak auto kan? Tapi dia mengurangkan masa. Betul. Cuma kena berhati-hati sebab kalau ada penambahan bukan penambahan, maksudnya perubahan daripada data, kena klik balik consolidate tu. Jelas. Rasanya yang lain pun jelas. Kalau juga tengok lagi sekali video ni. Tak faham kali kena tengok kali ketiga video ni. Itu dia. Bila kita buat dengan cara yang betul, insya-Allah you boleh rasa kan yang kita buat kerja tu dengan tenang ni. Itu bila kita buat dengan cara yang betul. Kalau kita buat dengan cara yang sesat, you boleh rasa dah kan, your instinct will say, kenapa aku buat kerja yang rasa macam meripik ni? Itu pengalaman saya bila saya berkongsi ilmu dengan partisipan saya, kan? They can feel that. You can sense that yourself. Okay? Tapi ada orang cakap tak boleh bagi tahu bos tahu. Itulah. Itu biasanya dia nak dunia saja ke dia nak akhirat. Kalau dia minta akhirat, dia dapat dua-dua. So insyaAllah. Sendiri mau ingat. Anak Cina makan pengat, sendiri mau ingat. Okay, so thank you very much. Rasanya satu ilmu yang sangat-sangat berguna, especially untuk memang bermain dengan banyak data. Kan? Betul. Mengajar dah berbelas tahun ni, macam-macam rupa orang dah, macam-macam masalah yang kita jumpa. And this is one of it actually. So thank you untuk perkongsian ni Surya. So hopefully we can see you again. InsyaAllah kalau ada rezeki kita untuk makro tu. Terima kasih juga jemput saya. Oh yes. My YouTube channel is Perigi Ilmu. So datanglah. Alhamdulillah. Hiruplah ilmu yang ada kat sini, insyaAllah. So saya akan cuba jemput seberapa banyak kawan-kawan yang kita ada untuk berkongsi ilmu. Andai kata ada yang menghadapi pelbagai masalah yang you don't mind sharing, I'll do a session with you guys. So waktu you tanya soalan dan kita akan cuba jawab soalan-soalan itu. Okay, so terima kasih lagi sekali. Don't forget to like, share and also subscribe. Tekan loceng tu kalau nak dapat notification kalau dapat otai baru. Kan, ataupun datang otai yang lama-lama ni untuk share lama-lama punya ilmu ni. Sebab apa yang dikongsi adalah pengalaman dari bertahun-tahun dan pelbagai industri dan tempat yang dia pergi. So moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.